Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Baiklah, nama saya Siti Nursyahira binti Abdul Rahim dari Unit Pendidikan Khas 1, Ambilan Jun 2020. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang hasil pelaporan tugasan 2 iaitu berkenaan dengan isu dan etika berdasarkan prosedur pengurusan tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas. Sebelum saya berbicara dengan lebih mendalam berkenaan topik kita pada hari ini, alangkah eloknya jika kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan tingkah laku. Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2016 mentakrifkan tingkah laku sebagai perangai, tabiat yang biasa dilakukan, perbuatan, gaya, cara ataupun keadaan. Ini bermakna apa-apa sahaja yang kita lakukan yang kita biasa lakukan itu adalah tingkah laku. Kemudian, menurut Lewis M. Baker pada tahun 2001 pula, tingkah laku ialah sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus ataupun tidak, secara sedar ataupun separa sedar. Ini bermakna tingkah laku ni ada 3 tahap. Dia boleh berlaku sama ada secara sedar, tidak sedar ataupun separa sedar. Dan menurut ilmuwan terkemuka Islam iaitu Imam Al-Ghazali, tingkah laku mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan serta mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ini bermakna apa-apa sahaja yang kita lakukan haruslah bersandarkan kepada tujuan agama kita dan tidak boleh terkeluar daripada landasan agama yang kita anuti. Tadi kita telah mengetahui maksud tingkah laku dan alangkah eloknya juga jika kita mengetahui apakah yang dimaksudkan pula dengan pengurusan tingkah laku. Menurut Raghbir Kaur pada tahun 2005, pengurusan tingkah laku boleh ditarifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang bersesuaian. Contohnya, kita dah kenal pasti murid A ni dia ada satu masalah agresif. Kemudian, kita akan rancangkan satu modifikasi tingkah laku ataupun intervensi yang bersesuaian dengan murid A agar pada akhirnya nanti tingkah laku bermasalah tersebut dapat diubah ataupun dihapuskan. Setiap guru, khususnya guru pendidikan khas, semestinya mempunyai satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku bagi mengawal kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran PDP menjadi berkesan. Bagi guru aliran perdana, mungkin tidak menjadi satu masalah yang besar kepada mereka untuk mengawal kelas. Namun, bagi guru pendidikan khas, pengurusan tingkah laku merupakan satu perkara yang agak mencabar kerana setiap murid pendidikan khas ni mempunyai perangainya yang tersendiri. Semuanya ada perangai yang berbeza-beza berdasarkan masalah yang mereka hadapi. Sekarang, apakah pula yang dimaksudkan dengan isu? Isu merupakan satu persoalan yang penting yang dipertikaikan dan harus diselesaikan. Menurut Gowon dan Ollenberger pada tahun 1995, isu boleh diklasifikasikan kepada 2 jenis iaitu yang pertama adalah isu dalaman dan yang kedua pula adalah isu luar. Isu dalaman adalah isu yang berasal daripada organisasi dalaman itu sendiri. Biasanya hanya diketahui oleh pihak pengurusan dan ahli organisasi. Contohnya di sekolah dan di kelas pendidikan khas. Manakala isu luar pula merangkumi peristiwa ataupun fakta yang berkembang di luar organisasi yang mempunyai kesan langsung ataupun tidak langsung ke atas organisasi tersebut. Contohnya, mungkin isu tersebut datang daripada masyarakat setempat itu sendiri ataupun badan-badan kerajaan ataupun bukan kerajaan seperti persatuan yang melibatkan golongan pendidikan khas. Biasanya, isu dan etika dalam prosedur pengurusan tingkah laku berkait rapat dengan 3 elemen ini iaitu yang pertama adalah hak asasi kanak-kanak pendidikan khas. Yang kedua, penglibatan ibu bapa dan yang ketiga pula adalah penglibatan komuniti. Dari segi hak asasi kanak-kanak,
Biasanya kita akan bincangkan tentang keadilan, penghormatan dan juga normalisasi. Adakah kanak-kanak pendidikan khas diberi layanan yang adil seperti kanak-kanak normal? Adakah guru menghormati kanak-kanak pendidikan khas ketika menjalankan modifikasi tingkah laku? Kemudian, dari segi penglibatan ibu bapa pula, adakah ibu bapa kanak-kanak pendidikan ini bersedia memberikan pertolongan kepada guru sekiranya diperlukan? Ataupun adakah ibu bapa ini ambil kisah terhadap tingkah laku anak-anak mereka? Kemudian, dari segi penglibatan komuniti kita iaitu masyarakat, adakah masyarakat sekeliling kanak-kanak pendidikan khas menunjukkan contoh ataupun teladan yang baik kepada murid pendidikan khas? Ataupun adakah masyarakat memberikan layanan yang elok kepada murid pendidikan khas? Semua persoalan ini akan dibincangkan selepas ini. Berdasarkan pelaporan dalam tugasan 2, isu pertama yang telah saya kenal pasti adalah guru tidak mengikut panduan yang betul dalam mengenal pasti dan memilih tingkah laku sasaran. Sepatutnya, panduan yang betul harus diikuti oleh guru. Itu langkah demi langkah. Menurut Mok Son Sang pada tahun 2011, tingkah laku bermasalah boleh diklasifikasikan kepada 2 kategori utama iaitu yang pertama, tingkah laku bermasalah negatif dan yang kedua pula adalah tingkah laku bermasalah positif. Contoh tingkah laku bermasalah negatif adalah seperti tingkah laku distraktif, suka mengamuk, suka kacau orang, dan tingkah laku bermasalah positif pula adalah terlalu proaktif. Okey. Apabila guru telah memahami 2 kategori tingkah laku ini, guru perlu menilai sama ada tingkah laku yang dilihatnya itu normal ataupun sebaliknya. Menurut Nur Aini dan Nur Hafizah, pada tahun 2015, faktor-faktor yang perlu diambil kira semasa menilai tingkah laku sama ada normal ataupun sebaliknya adalah bergantung kepada 4 elemen ini iaitu yang pertama, kekerapan berlakunya tingkah laku. Bagi merekod kekerapan tingkah laku murid, guru boleh menggunakan kaedah time sampling. Time sampling ni akan adanya sela-sela masa tertentu dan selepas berakhir sela masa tersebut, guru perlu rekod dalam jadual yang disediakan tingkah laku yang dilihatnya, kekerapannya macam mana. Kemudian faktor kedua pula adalah kekuatan. Apakah kekuatan tingkah laku itu yang mengatakan murid itu bermasalah? Yang ketiga, tempoh. Lama tak tingkah laku tersebut berlaku biasanya. Dan yang keempat, kesesuaian dengan umur murid. Okey, apabila guru telah nilai, guru perlu catatkan masalah tingkah laku yang dilihatnya dalam buku laporan harian untuk diberi perhatian dan rujukan pada masa hadapan. Ini adalah pendapat K.A. Razhiyah pada tahun 2005. Dengan adanya catatan masalah ini ataupun rekod ini, ia menjadi bahan bukti apabila guru berbincang dengan ibu bapa tentang masalah tingkah laku kanak-kanak pendidikan khas. Hal ini kerana ada ibu bapa yang tak nak percaya anak mereka ni bermasalah tingkah laku sebab dekat rumah dia okey, dekat sekolah dia tak okey sebenarnya. Guru perlu ingat bahawa kegagalan guru berbuat demikian menyebabkan disiplin murid menjadi semakin tidak terkawal. Ini menurut Anis Syahirah dan Suziani pada tahun 2019. Kemudian, apabila guru berjaya mengenal pasti tingkah laku sasaran, barulah peneguhan yang spesifik dapat ditentukan. Hal ini kerana, menurut teori pelaziman operan yang dikemukakan oleh Skinner, pemberian peneguhan kepada murid dapat mengekalkan tingkah laku murid yang baik di dalam kelas. Namun, tidak semua guru berkebolehan dalam menilai masalah tingkah laku murid dengan tepat, terutamanya guru arus perdana yang ditempatkan dalam program pendidikan inklusif PPI di sekolah. Buktinya, kajian Muhammad Hanafi pada tahun 2016 mendapati bahawa terdapat guru arus perdana yang mengajar dalam kelas PPI tidak mempunyai ilmu pengetahuan ataupun pengalaman asas berkaitan pendidikan khas serta kaedah pengendalian MBK. Oleh itu, antara cadangan bagi mengatasi masalah ini iaitu bagi meningkatkan amalan profesional keguruan. Yang pertama, Cik Azhar pada tahun 2017 mencadangkan agar
guru resos ditempatkan di dalam kelas-kelas PPI bagi berkongsi kepakaran dengan guru perdana mengenai prosedur pengurusan tingkah laku yang betul. Sebagai seorang guru yang profesional, perkongsian ilmu dan amalan bantu-membantu merupakan usaha mulia ke arah membentuk tingkah laku murid yang unggul. Carangan kedua, Jabatan Pendidikan Khas di sekolah boleh mengadakan kursus pendidikan khas untuk memberikan pendedahan kepada guru dari arus perdana berkenaan pengendalian MBK yang betul. Kesan positifnya, apabila guru menggunakan prosedur yang betul, suasana kondusif dalam kelas dapat dicapai apabila tingkah laku semua murid berjaya dikawal mengikut prosedur yang betul. Seterusnya, isu kedua yang saya dapati adalah guru menggunakan modifikasi yang tidak bersesuaian dengan keperluan murid. Menurut adibah dan rakan-rakannya, pada tahun 2016, modifikasi tingkah laku merupakan penerapan teori pembelajaran operant conditioning untuk mengubah tingkah laku yang tidak diingini dengan membentuk pelaziman terhadap tingkah laku yang diingini. Namun, kegagalan guru memilih modifikasi yang bersesuaian boleh mendatangkan kesan yang lebih buruk. Hal ini terjadi disebabkan guru gagal mengumpul dan merekod data baseline terlebih dahulu sebelum merancang sesuatu teknik intervensi bagi mengetahui sebab-sebab sesuatu keadaan itu berlaku. Maka, Rakbir Kaur pada tahun 2012 menyatakan bahawa sebelum melakukan strategi pengubahsuaian tingkah laku, guru sepatutnya menilai keberkesanan intervensi yang dipilih dengan membuat pemerhatian secara berstruktur dan sistematik dahulu ke atas sasaran. Contohnya, kajian Nur Rahayu dan rakan-rakannya pada tahun 2016 telah mendapati bahawa intervensi hukuman berkonsepkan dendaan tidak berjaya memupuk murid sasaran untuk memakai baju sukan dan terlibat dalam aktiviti PJK. Buktinya, murid sasaran hanya merelakan hukuman yang diterima dan apabila hukuman itu selesai, murid itu tidak mahu menyertai aktiviti yang dijalankan. Menurut KON pada tahun 2001, pelaksanaan hukuman menyebabkan sesetengah murid hilang fokus dan minat untuk belajar. Tetapi, apabila intervensi telah ditukar daripada hukuman kepada kata-kata pujian, murid didapati telah membawa baju sukan dan ingin melibatkan diri dalam aktiviti PJK. Oleh itu, Zalizan Muhammad Jelas pada tahun 2019 menekankan sekali lagi bahawa penilaian keberkesanan intervensi dapat membantu guru menentukan modifikasi tingkah laku yang paling sesuai buat murid kerana guru dapat membandingkan data sebelum dan selepas pemerhatian. Oleh itu, guru perlulah membuat penilaian keberkesanan intervensi bagi memastikan modifikasi tingkah laku yang dipilih bersesuaian dengan keperluan murid. Seterusnya, isu yang ketiga pula adalah berkaitan keengganan ibu bapa melibatkan diri dalam prosedur pengurusan tingkah laku. Menurut Zalizan Muhammad Jelas, pada tahun 2019, hanya ibu bapa itu sendiri yang mengetahui latar belakang sebenar anak mereka. Jadinya, sangat penting untuk ibu bapa melibatkan diri dalam prosedur pengurusan tingkah laku. Namun, tidak semua ibu bapa mempunyai ilmu dalam mengendalikan anak-anak kurang upaya dan ini menyebabkan segelintir daripada ibu bapa bersikap sambil lewa terhadap tingkah laku negatif anak mereka. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2005 juga menekankan 4 elemen penting dalam sarana ibu bapa iaitu penyediaan suasana pembelajaran di rumah, interaksi sosial dengan anak, komunikasi dengan anak dan sokongan terhadap kecemerlangan anak-anak.
Jadinya, apakah peranan sebenar yang patut dimainkan oleh ibu bapa? Yang pertama, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, mereka perlulah cakna terhadap perkembangan diri anak mereka dengan melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dijalankan di sekolah yang berkaitan dengan pendidikan khas. Yang kedua, ibu bapa juga tidak boleh lokek ilmu dengan berkongsi maklumat-maklumat penting seperti tabiat yang sering dilakukan oleh anak mereka kepada guru khas di sekolah. Hal ini dapat membantu guru untuk mengumpul dan merekod data baseline sebelum merancang satu intervensi. Perkara paling penting, menurut urus rakan-rakannya, intervensi yang dilakukan oleh guru haruslah disepadukan dalam rutin harian murid di sekolah dan juga di rumah. Melalui kesepaduan ini, kemahiran yang diajarkan kepada murid akan lebih berfungsi dan bermakna kepada murid itu sendiri, guru dan juga ibu bapa. Contohnya, jika di sekolah, guru memberikan peneguhan positif seperti pujian kepada murid yang menonjolkan tingkah laku yang baik, di rumah juga ibu bapa sewajarnya memberikan respon secara lisan dan berterusan apabila kanak-kanak menunjukkan tingkah laku yang positif. Contohnya apabila kanak-kanak itu menunjukkan kelakuan yang baik, cakap perkara-perkara yang baik, ibu bapa boleh cakap macam ni. Wah, bagusnya anak ibu. Kajian oleh Syahidah dan rakan-rakannya pada tahun 2012 mendapati respon yang baik daripada ibu bapa sememangnya berupaya menggalakkan komunikasi anak dan menyediakan anak tentang konteks bahasa. Anak-anak juga akan lebih menyayangi ibu bapa mereka. Akhir sekali, isu yang keempat, krisis akhlak yang berlaku dalam kalangan komuniti masyarakat juga menjadi faktor penyebab prosedur pengurusan tingkah laku tidak dapat berjalan dengan lancar. Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2016 mendefinisikan krisis akhlak sebagai kemerosotan budi pekerti yang sudah mencapai peringkat yang membimbangkan. Buktinya, menurut Muhammad Apendi pada tahun 2019, statistik tangkapan pelajar dalam jenayah indeks pada tahun 2017 merekodkan seramai 1,722 orang pelajar ditahan, manakala pada tahun 2018 pula seramai 1,286 pelajar ditahan. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan lebih 5 juta pelajar di seluruh Malaysia, ia memang jumlah yang kecil. Namun, jenayah yang dilakukan oleh mereka ini akan mempengaruhi pembentukan tingkah laku negatif kanak-kanak khas. Hal ini kerana, menurut Abdullah Yusof dan Safani Bari pada tahun 2007, kognitif kanak-kanak khas biasanya agak rendah. Dan ini menyebabkan mereka mudah meniru apa-apa sahaja yang dilihat dan diperhatikan oleh mereka tanpa berfikir panjang. Sekiranya tingkah laku yang ditiru oleh murid khas itu baik, tidak menjadi masalah. Namun, perkara yang membimbangkan adalah apabila tingkah laku yang ditirunya itu bertentangan dengan norma masyarakat. Baiklah, slide ini akan memaparkan contoh krisis akhlak yang berlaku dalam kalangan remaja. Jika kita dapat lihat, dalam gambar pertama itu menunjukkan 2 orang pelajar sedang membuli rakannya. Gambar kedua pula, sekumpulan pelajar perempuan menunjukkan jari tengah. Ini yang bermaksud tidak baiklah. Dan gambar ketiga pula, keratan akhbar, guru yang ditumbuk oleh murid tingkatan 2. Kemudian, gambar keempat kita dapat lihat ada 2 orang pelajar sedang menghisap rokok. Dan gambar yang terakhir pula menunjukkan ada beberapa kumpulan remaja sedang memukul seorang lelaki sehingga terbaring. Ini semua merupakan perkara yang bertentangan dengan norma masyarakat kita.
Baiklah, apakah perkaitan antara krisis akhlak yang berlaku dengan teori pembelajaran sosial? Menurut Nur Syidah dan rakan-rakannya, pada tahun 2018, pengalaman yang diperoleh oleh kanak-kanak merupakan pengajaran yang penting sepanjang proses pembesaran mereka menjadi dewasa. Hal ini bertepatan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura bahawa perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik adalah berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Misalnya, kanak-kanak khas yang memerhatikan tingkah laku kakaknya yang suka mencarut, lama-kelamaan akan terdorong untuk meniru perbuatan tersebut. Jadinya, kita perlulah menunjukkan tingkah laku yang baik-baik sahaja. Jadinya, sebagai masyarakat yang bertamadun, kita seharusnya menunjukkan akhlak yang baik agar individu yang memerhatikan kita beroleh manfaat dan dapat mencontohi kita. Contohnya, amalan hormat menghormati, bantu-membantu dan prihatin terhadap orang lain. Yang kedua, kita haruslah menunjukkan cara pergaulan yang baik dan sihat, terutamanya antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Kita perlu jaga batas-batas sosial. Okey, yang ketiga pula, kita perlulah menjaga pertuturan apabila bercakap. Contohnya, jangan mencarut. Apalagi, jangan menghina orang lain. Dan apabila kita terlihat ada kanak-kanak khas yang mempamerkan tingkah laku negatif, tegurlah dengan cara yang berhikmah kerana cara tersebut lebih berkesan dan lebih mudah untuk orang memahaminya. Kesimpulannya, semua pihak termasuklah guru, ibu bapa, komuniti masyarakat dan juga pihak kerajaan perlulah berganding bahu bersama-sama dalam memastikan prosedur pengurusan tingkah laku untuk murid berkebutuhan khas dapat dijalankan dengan lancar dan juga berkesan. Apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing secara serius, sudah tentunya isu-isu negatif tidak akan timbul dan tingkah laku positif dapat dibentuk dalam diri murid-murid berkebutuhan khas. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.